Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi Mukhtasar Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kita masuk ke hadis yang ke-82, masalah 371, babun fil mashi 'alal khuffaini a'lahu wa asfalahu. Bab pada menyatakan menyapu sapu atas dua kasut ataupun dipanggil khuf. Kalau khuf ni biasa dia tidak kasut. Kasut tu kasut hok pakai luar, khuf ni macam stocking. Stocking kulit. Stocking kulit dia pakai dalam kasut. Ini untuk orang negeri-negeri sejuk memang pakai benda ni. Sebelah atasnya dan di bawahnya. Ini masalah kita pelik sikit, dia nak sebelah atas, sebelah bawah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula menyapu dua kasut ganti membasuhnya pada wudu itu telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi akan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapunya. Demikian bunyi hadisnya. Tengok hadis 82. Anil Mughirah bin Syu'bah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu. Maksudnya diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyapu akan sebelah atas kasutnya dan di bawahnya. Atas bawah. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Lihatlah dalam Mukhtasarul Muzani. Para jemaah tanda hadis ni. Kata di para ulama, laisa bisahih wa huwa ma'lul. Hadis ini tidak sahih. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Khulasah mengatakan hadis dhaif. Sebab dia bercanggah dengan hadis yang akan datang ini. Masalah 372, menyapu di atas dan di bawah kasut dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan seperti dalam hadis yang di dalam masalah 371, hadis Mughirah itu, itulah perkataan ketiadaan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in, dan dia adalah perkataan Syafi'i dan Malik dan Ishaq. Dan sunat bahawa menyapu sebelah atasnya yang menutup bagi belakang kaki semuanya, dan sunat bahawa menyapu bawah kakinya memanjangnya. Intaha. Mana intaha tu dia petikkan dia habis. Masalah 373, kaifiat sapu kaki. Macam mana kita nak sapu dia tu? Kata Syekh Al-Qastallani, dan bermula kaifiat menyapu kaki yang akmalnya, yang sempurnanya macam mana? Iaitu dihantarkan tangan kiri di bawah tumit dan tangan kanan di atas belakang kaki dari hujung jari. Dia panggil silang. Tangan kanan hujung, tangan kiri bawah, alik belakang. Kemudian tangan kanan itu menyapu ikut atas terus ke tulang kering, dan tangan kiri menyapu terus ke hujung jari, hal keadaannya renggangkan segala anak jari tangannya. Maka tiada sunat meratainya dengan sapu itu. Tak payah duk gosok-gosok, buat lalu ya tangan. Dan makruh pula mengulang-ulanginya. Dan begitu juga makruh membasuh kasutnya. Jangan basuh sapu, kalau tidak punahlah kita punya khuf. Dan jikalau meletak seorang akan tangannya yang basah dengan tiada di jalan atau dititikkan air atasnya, nasyayah madai. Tangan kita basah, kita letak atas belakang kasut khuf kita, cukup. Dia panggil isyarat je. Isyarat. Dan tiada memadai sapu bawah kaki. Buat bawah saja. Dan tumit sahaja atas yang mazhab. Tak boleh. Kerana tiada datang hadis ringkas seperti demikian itu. Tak ada dalam riwayat
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sapu di bawah saja, tidak ada. Sebagaimana datangnya memadakan sapu di atas saja. Atas ni ada hadis sahih, bawah ni tidak ada hadis. Dan tiada harus sapu atasnya pada mandi wajib dan mandi sunat, sebagaimana dinakal akan dia dalam Syarah Al-Muhazzab. Tanda tuan-tuan, Syarah Al-Muhazzab nama dia Al-Majmu' lil Imamin Nawawi. Imam Nawawi ada sebuah kitab dia besar, nama dia Al-Majmu'. Maka dapat kehasilan menyapu itu, iaitu wajib pada mazhab Syafi'i melalukan tangan basah atasnya dan tiada di bawahnya. Dan wajib pada mazhab Maliki semua sebelah atasnya, melainkan tapaknya itu maka sunat jua. Jadi jelaslah pada kita, hak naknya sebelah atas bukan sebelah bawah. Babun fil mashu bil mashi, babun fil mashi alal khuffaini zahirihima. Bab pada menyatakan sapu atas dua khuf zahir, mana belakang. Tulis zahir itu maknanya belakang keduanya. Bukan bawah. Ni orang panggil bahasa kita kata atas kurau kaki ke atas ni. Sapu itu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hukum menyapu zahir, yakni di luar dua khuf. Ana akan terjemah khuf sini, tak terjemah kasut. Takut dia orang sapu atas kasut biasa tu. Dengan hadis yang riwayat lain pula daripada Al-Mughirah. Tengok hadis 83. Anil Mughirah bin Syu'bah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini 'ala zahirihima. Maksudnya diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, aku telah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia atas dua khufnya zahir, atas belakang keduanya, tiadalah dalam keduanya, bukan dalam di atas, maknanya di luar khuf. Kata Imam Abu Isa, bermula hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini hadis 83 ini ialah hadis hasan lagi sahih. Tanda juga ramai juga ulama-ulama penilai hadis mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang mana? Hadis sapu atas belakang saja. Hadis yang kata sekali dengan bawah macam basuh kaki itu dhaif. Dan lagi katanya lagi, dan tiada kami ketahui akan seorang yang menyebut daripada Urwah daripada Al-Mughirah atau menyapu zahir keduanya lain daripada Abdul Rahman bin Abi Zinad. Mana riwayat dia tu. Jadi masalah 375 menyapu kasut secara zahirnya, di atas belakangnya, dan hukumnya menyapu khuf atas belakang dia. Kata Abu Isa, dan ialah yakni sebagai hadis di dalam masalah 374 itulah perkataan yang bukan seorang daripada ahlul ilm. Mana ramai ulama-ulama mengatakan sapu khuf di atas belakang, bukan di bawah, bukan di dalam. Dan dengan dialah pendapat inilah berkata As-Sufyanus Tsauri dan Imam Ahmad. Masyhur daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dengar tuan-tuan, Ali kata apa? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau agama ini ikut kepala otak kita, nasaya sapu khuf di bawah lebih aula daripada atas. Sebab kita jalan di bawah. Tapi oleh kerana agama ni bukan boleh fikir dengan otak, agama ini kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sapu di atas. Kita pun sapu atas lah. Itu kata masyhur daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Menarik kata-kata Ali ni, maknanya bukan kita boleh mikir sapu kok ni lah. Tak boleh nak sapu kok ni lah, sebab dia ada nas yang Nabi kita sebut sedemikian kan. Kata Al-Imamul Muzani, tak baris, baca dia Muzani dengan baris depan, Muzani. Kata Al-Imamul Muzani rahimahullah, telah berkata Imam Syafi'i, maka jika menyapu seorang atas batin khuf, yakni sapu di dalam khuf, kita holor tangan, holor sapu kaki kita, dan meninggalkan ia akan sapu luarnya,
nascaya kembali sapu. Kena sapu semula di luar. Tak jadi hak tadi. Dan jika menyapu ia di luarnya dan tinggal sebelah dalamnya, nascaya memadai akan dia. Itu yang betulnya. Dan sebagaimana mendatang ia dengan sapunya atas belakang kaki, dengan sekalian tangannya atau setengahnya, nascaya memadai akan dia. Maknanya kita, kasut kita, khuh kita ni belakang, kita ambil tangan kita sapu je. Cukup tu. Sekapu sekali ya. Dan tiada mari dengan tepi-tepinya. Gosok tepi kaki. Elak, kena sapu atas belakang. Jadi jelaslah kata-kata ini. Maknanya kalau kita buat dua bawah atas, sah. Tapi yang mengikut hak Nabi buatnya, riwayat yang ramainya, sapu di atas saja. Tak payahlah kita berasa nak sapu lebih. Jangan. Lau kana dinu birra'yi, kata-kata siapa? Masyhur daripada Sayyidina Ali. Kalau agama tu dengan otak, nascaya sapu di bawah khuh di bawah tu lebih baik, lebih logik dari sudut munasabahnya kan. Tapi oleh kerana agama ini bukan dengan otak, bukan dengan kita boleh memikir, agama ini bila tiba, maka kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita perbincangan tentang sapu atas khuh. Kita pergi pula kepada babun fil mashi alal jawrabaini wan na'laini. Tulis kata-kata Sayyidina Ali tadi supaya kita boleh rakam di sini. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil masi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khufai. Apa Sayyidina Ali kata? Kalaulah agama itu boleh kita buat dengan otaknya, maknanya boleh kiyah-kiyah je, lakana batinul khuf, bawah khuf tu lebih aula kita basuh daripada atas. Tapi tak boleh nak buat sebab inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahira khufaihi, Nabi kita sapu di belakang khuf dia. Kita kata alhamdulillah hadis ini riwayat Abu Daud dan lain-lain ulama hadis dengan sanad yang baik. Kita masuk ke babun fil mashi alal jawrabaini wan na'lain. Bab pada menyatakan menyapu di atas dua stoking dan dua kasut. Hak sapu di atas khuf ni biasa kita dengar. Ni masalah sapu di atas stoking. Jawrab tu mana stoking. Kita ni tak berani nak sapu ni, sah ke tak sah ni kan. Tengok hadis ni sini. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, stoking kaki itu ada bermacam-macam. Setengahnya daripada kulit, orang panggil khuf, dan setengahnya daripada bulu yang tebal, dan setengahnya daripada kapas. Dan kasut itu sedia maklum, tiada ia melainkan daripada kulit atau yang menempati tempatnya. Kalau kita kata na'lun, kasut, hak tu hak pakai di luar. Dan kasut itu sedia maklum, tiada ia melainkan daripada maka pada stocking dan kasut itu boleh disapu wuduk ganti basuh kaki atasnya manakala sempurna syaratnya. Lihat masalah 362. Kita akan tengok syarat-syarat dia lah. Baik. Menyapu di atas stocking. Atas stocking. Dan hadisnya, wahai saudaraku, telah dikeluar oleh Imam Tirmizi akan hadis menyapu wuduk ganti basuh kaki atas stocking. Demikian bunyinya. Tengok hadis 84. Anil Mughirah bin Syu'bah qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'alal jawrabaini wan na'laini, hadisun hasanun sahih. Maksudnya, dan diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk
dan menyapu ia atas 2 stoking dan 2 kasut. Jadi stoking pun ada, kasut pun ada. Kata Abu Isa, hadis ini hadisun hasan lagi sahih. Masalah 378, masalah menyapu stoking dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan ialah yakni sebagai dalam hadis pada masalah 377 itulah perkataan yang tiada seorang daripada ahli ilmu. Maksudnya perkataan ramai, bukan keseorangan ulama yang kata, tapi ramai. Dan pendapat inilah berkata Sufyanus Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih. Maknanya boleh sapu di atas stoking. Kata mereka itu boleh sapu atas 2 stoking. Dan jika tiada berkasut sekalipun, apabila adalah 2 stoking itu tebal. Kita pakai stoking tebal, kita ambil air semaya siap-siap di rumah kita, pakai stoking tebal. Macam stoking sport orang panggil itu, stoking ahli sukan tu tebal tu, kan? Kita pakai pergi pejabat ke, pergi mana ke, naik kereta ke, naik bas kereta api, untunglah. Bila nak ambil wudu, kita basuh muka, tangan, sapu kepala, sapu atas stoking. Tak payah basuh, tak perlu buka stoking. Ana kata lebih-lebih lagi bagi muslimat. Kadang-kadang muslimat ni dia menghadapi masalah nak ambil wudu depan orang. Manakala buka kaki nampak aurat. Macam mana? Sapu atas stoking, pakai stoking tebal, boleh je sapu. Itu dia cara dia. Waktu kita pergi travel, waktu kita pergi berkelah, piknik, ramai-ramai ni, kalau di rumah ni tak apalah, di masjid ada ruang dia. Tempat terbuka, macam mana orang perempuan nak ambil wudu? Pakai stoking, sapu. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dan jikalau memakai seorang akan 2 stoking yang tiada menepati keduanya pada tempat kasut, maknanya stoking itu nipis, kemudian memakainya atas keduanya 2 kasut, nasaya menyapulah ia atas 2 kasut. Kita pakai stoking, kita pakai kasut, boleh dia sapu atas kasut. Kerana bahawasanya tiada ia lain daripada 2 tapak suatu yang menempati tempat 2 kasut. Stoking itu boleh ganti khuf tadi. Dan begitu juga jikalau dibolot perca kain. Kita ambil kain, kita balut kaki kita. Tak ada stoking, kita balut dengan kain. Perca kain dibalut, perca kain di atas 2 kaki, kemudian dipakai atasnya 2 kasut. Nasaya menyapu je atas 2 kasut, 2 khuf tadi, boleh. Dan jarang-jarang dipakai 2 kasut dengan ketiadaan berstoking atau suatu yang menempati tempatnya bagi memeliharakan 2 kaki daripada cocok kasut itu dan tepi-tepinya, supaya orang panggil tahan kasut dia tu. Ini orang-orang travel, orang berjalan pakai stoking sentiasa kita ni. Tempat kita ini orang pejabat. Orang pejabat stoking selalu. Kalau tak pakai stoking tak boleh masuk pejabat dia, kan? Masalah 379, masalah kasut yang sah sembahyang dengannya. Macam mana kasut yang kita boleh buat solat dengan dia? Ada cara-cara dia dan ada dia punya syarat yang tersendiri. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau adalah 2 kasut atau suatu daripada keduanya itu najis, tiada sah sembahyang pada keduanya. Kena ingatlah, maknanya kasut kita tu ada benda kotor. Dan jikalau adalah keduanya daripada kulit bangkai lain daripada anjing dan babi sekalipun, tidak jadi masalah. Kulit kalau sudah disamak, maka dia sudah jadi bersih. Itu dia panggil samak. Kita samak kulit kita jadi bersih, boleh guna. Buat semaya boleh? Naam, boleh. Tapi 2 cik ni tak boleh. Cik babi, cik bi dengan cik anjing. Dalam fiqh Syafi'i sensitif. 2 kulit ni samak pun tak jadi. Pergi rendah dalam air samak pun tak jadi. Dan jikalau adalah kedua kasut itu daripada kulit binatang buas dan ganas. Kita jumpa harimau mati, kita ambil kulit dia buat khuf. Padahal jalan apa sedap ni kulit rimau. Nabi kita larang guna kulit rimau ni, takut dia panggil takut megah.
Oh hebat dia tu pakai kulit rimah. Tak. Kalau kulit dia boleh pakai tu dia kenapa itu? Contohlah orang jadi bangga, maka Nabi kita larang. Takut jadi sombong. Bukan masalah suci tidak. Yang suci tengok dalam kitab. Dan jikalau adalah kedua kasut itu daripada kulit binatang buas dan ganas, maka bersama keduanya. Kita ambil, kita pergi sama. Sahlah sembahyang pada keduanya apabila tiada tinggal atas keduanya bulunya. Kita habislah kosong, tak ada bulu apa-apa dah, tinggal kulit saja, sama sah. Dan jika ada kekal lagi bulunya, maka tiada suci bulu oleh sama. Kalau ada bulu, sama tak jadi. Dan tiada disembahyang dengan keduanya. Dan jikalau adalah keduanya daripada bangkai tiada bersama, atau binatang buas yang tiada bersama, tiadalah halal sembahyang atas keduanya. Kena sama dululah, sebab dia kotor. Dan jika adalah keduanya daripada kulit, barang yang dimakan dagingnya. Kulit apa ni? Kulit lembu, kulit kambing. Dan sembelih, sahlah sembahyang atas keduanya. Dan jika tak bersama sekalipun. Kulit kambing sudah disembelih, tak sama pun boleh. Kita lapah molek-molek, ambil kulit dia buat kasut, pakai. Tidak sah buat solat. Masya Allah. Macam setengah orang ni kulit tu dia buat sejadah kan. Kalau orang pondok zaman dulu kulit tu dia buat ni tepat sarung kitab. Boleh ya, tak ada masalah. Buat solat boleh, apa lagi buat nak kilit pergi masjid. Semua tu sah. Cuma masalah al-mashu 'alal jawrabaini tadi kita kena perjelaslah di sini. Syarat dia kena jelas, iaitu stocking tu mesti tebal, jangan nipis. Stocking kena tebal, jangan nipis. Sekurang-kurangnya kalau kita sapu tu tak rasa sejuk kaki tu. Kalau stocking nipis ni sapu baboy, sapu basuh lalulah sebenarnya. Nah. Kita berpindah bab. Babu ma ja'a fil masih 'alal jawrabaini wal imamah. Bab yang telah datang pada menyatakan sapu atas dua stoking dan serban. Serban, kalau kita serban kita ni besar, kemah molek, boleh je kita sapu atas dia. Masalah yang ke-380. Ketahuilah kiranya saudara-saudaraku, adalah bicara stocking itu telah lalu dalam bab yang lepas beberapa hukum dan masalah padanya. Maknanya bab stocking kita bicara dalam masalah 376. Maka sekarang hendak masuk pada bicara menyapu air sembahyang atas serban, ganti sapu atas kepala pula. Tuan Syekh kita sebut dua-dua jawrabaini wal imamah. Sekarang ni kita masuk pada masalah sapu atas serban. Sobat kita ni kemah molek, naik motosikal tak cabut, jogging pun tak cabut. Boleh tak kita sapu je atas dia, tak payah buka? Nah, ini soalan. Adalah serban itu, dia definisi serban. Serban itu apa? Ialah tiap-tiap kain dililitkan ke kepala dan barang yang menepati tempatnya seperti serban orang Mekah. Dia panggil serban Hijazi. Daripada berbagai-bagai warna. Sebab orang Mekah ni kan, kalau tuan-tuan tengok, orang lama-lama orang Mekah tu, sekarang ni pun budak-budak muda dia pakai. Sebab hak comel, piuh dia jambu tu. Tu lawa tu, kemah tu. Dan serban Kabul. Kabul ni buat Kabul ni Afghanistan. Besar molek kain serban dia, berapa elok tu kain. Nyopolah mari. Dan Hindustan. Serban Maulana, besar-besar ni. Besar-besar dan panjang kainnya samalah dengan serban orang Sudan. Orang Sudan apa besar juga. Adapun serban orang Mesir ialah kecil-kecil, jua pada ghalibnya, daripada kain putih, jarang saja, nipis. Maka inilah semua bagai serban yang akan dibicara dalam bab ini pada menyapu wuduk atas ganti sapu kepala.
Kalau serba orang Melayu ni lebih kurang serba orang Mesir juga lalu. Tok Syekh ni dia kata begitu sebab apa? Sebab dia duduk di Mesir. Syekh Marbawi rahimahullah taala dia tinggal di Mesir. Siapa kerajaan Malaysia bagi ke dia tokoh Ma'al Hijrah. Lupa tahun berapa, tengok dalam, anda rasa dalam siri awal kita dah sebut tokoh Ma'al Hijrah tahun berapa. Bila dia balik tokoh Ma'al Hijrah, keluarga dia ada di Perak ni. Merbawi tu lubuk Merbau. Dia panggil, dia tak bagi ayah dia ni balik. Balik Mesir tak payah ayah duduk sini. Akhir kali dia mati di kampung dia di Lubuk Merbau rahimahullah taala. Banyak cerita dia. Ulama-ulama kita orang Melayu ni ada di mana-mana, di Mesir pun ada, maknanya Allah Taala beri kehebatan lah. Kita kata kita hebat, orang lain kata hebat juga dia. Sama-sama hebat. Pakona serba orang besar. Masalah 381, masalah menyapu serban ganti sapu kepala dan hadis. Patutnya kita sapu atas kepala, ni kita sapu atas serban. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan masalah menyapu serban ganti sapu kepala itu beberapa hadis, banyak hadis. Yang pertamanya iaitulah hadis 85. Malam ni siri ni boleh katakan hadis Mughirah saja ni, masalah sapu-sapu ni. Hadis 85, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'alal khuffaini wal imamati. Hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya, mengambil wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyapu di atas dua kasutnya, kemudian daripada sempurna basuh muka dan tangan dan menyapu kepala. Iyalah, dia kena ambil waktu dulu. Dan imamah, yakni serban, iaitu dengan melalukan dua tangannya atas serban. Serban kita pulah ni, kita ambil air, sapu atas serban. Macam mana ni? Kata Abu Isa, dan telah ada datang riwayat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masha ala nasiyatihi wa imamatihi. Nabi kita menyapu di atas ubun-ubun dan serban. Maknanya kalau serban kita sini, ni ubun-ubun sini tak, kita sapu ubun-ubun atas serban. Kena juga di kepala sikit, lepas tu naik atas serban. Macam kita, kalau kita tak nak buka serban, kita congek serban naik gitu. Kan? Ada sikit sini. Prek, sapu atas ni. Itu dia. Demikianlah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam dan Imam Muslim dalam sahihnya dan ulama-ulama lain. Kata Abu Isa, bermula hadis Al-Mughirah bin Syu'bah itu ialah hadis hasan lagi sahih. Hadis sahih ni. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Satu hadis lain atas dalil sapu atas serban itu dengan katanya, tengok hadis 86, an Bilalin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar. Diriwayatkan daripada Bilal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia atas dua kasutnya, dua khufnya, dan 'alal khimar, di atas khimar yakni serban, kain tudung dia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, yang demikian itu dengan sebab khimar itu satu barang penutup kepala jua. Dipanggil khimar. Kalau orang perempuan, khimar ni kain tudung. Jadi orang perempuan dia pakai telekon, dia nak buka telekon dia, nampak di orang ajnabi contohnya, maka dia sapu je. Sapu atas kepala, sapu atas telekon dia. Masalah 382, menyapu wudu atas serban dan hukumnya. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dan sebagaimana hadis pada masalah 381, itulah pandangan yang ketiadaan seorang daripada alimi, maknanya tidak seorang, maknanya pandangannya ramai dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Setengah daripada mereka itu Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan Anas. Sahabat-sahabat besar ni. Dan dengan dialah perkataan pandangan Imamul Auza'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Berkata mereka itu sapu di atas serban dengan tiada berhajat sapu kepada kepala, tetapi disyaratnya dengan dipakainya serban dalam taharah, sebagaimana hukum menyapu di atas khuf pada mereka itu. Mana kalau kita pakai wuduk comel-comel, kita kemas serban kita, tak payah sapu kepala, sapu atas serban. Dan ialah perkataan Sufyanus Tsauri, Imam Malik, Anas dan Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i. Kata Abu Isa, dan telah aku dengar Al-Jarud bin Mu'az katanya, telah aku dengar akan Waqi' Ibnul Jarrah berkata, jika menyapu seorang atas serban, nescaya memadai akan dia kerana athar, kerana ada riwayat daripada perbuatan sahabat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, lagi telah berkata Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, telah aku tanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah daripada sapu atas dua khuf, maka katanya bermula yang datang daripada Rasulullah, wahai anak saudaraku, ialah menyapu khufnya. Dan telah aku tanya pula daripada hukum sapu serban, maka katanya ialah sentuh air akan rambut, yakni pasti sapu kepala dengan air, kemudian disempurnakan dengan sapu atas serbannya. Sebab ada dikata ala nasiyatihi wa alal imam. Mana kita sapu sikit ya ujung kepala, hak lain tu sapu atas serban. Nak ambil sunnah hak banyak tu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, kemudian daripada telah didatangkan dia beberapa dalil daripada Al-Quran dan hadis, manakala telah diizin oleh Allah Ta'ala dengan menyapu kepala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ia berserban, maka menyingsing ia akan serbannya, beri terbuka, mana tolak sikit serban naik ke atas, beri terbuka ubun-ubunnya, itulah menunjukkan atas bawahnya tiada sah mensapu melainkan atas kepala. Imam Syafi'i bertegas mesti atas kepala juga, lepas tu sapu atas serban. Dan aku sukalah kiranya menyapu seorang atas serban serta kepala. Kalau nak buat juga buat dua-dua, ujung kepala sikit, lepas tu hak lain tu atas serban. Maka jika ditinggalkannya menyapu serban, tiada pula mudaratnya. Kalau kita ada sapu kepala, serban tak mudarat. Tetapi jika menyapu ia atas serban saja, tiadalah sah wuduknya dengan yang demikian. Pandangan ulama lain, tadi kita sebut tadi, bukan seorang ulama di kalangan sahabatnya, di kalangan ulama imam yang empatnya mengatakan boleh, tapi Imam Syafi'i kata tak. Selagi tak sentuh kepala sikit, sapu atas serban saja tak sah. Jadi kita pun ambil lah pandangan ni campur. Kita sapu biar kena kepala sikit, lepas tu serban. Nak keluar daripada khilaf para ulama besar Islam ini. Masalah 382, menyapu wuduk atas rambut kepala yang lebat. Nyapu rambut atas kepala yang lebat. Kata Imam Syafi'i, maka jikalau adalah seorang itu mempunyai rambut yang lebat, maka disapunya tentang rambut yang berjuntal dan bergerbang. Rambut yang tak teruruh ni, keluar daripada had, sempadan kepala, nascaya tiada madai akan dia melainkan bahawa menyapu ia atas kepala sendirinya atau atas rambut yang atas nafsu kepala, maknanya atas kawasan kepala, bukan yang berjulai yang dan bergerbang keluar daripada nafsu, daripada sempadan kepala. Contohnya kita ni rambut panjang, kepala sini, kita pun ambil ujung rambut, sapu situ, tak jadi. Sebab itu nama dia sapu rambut. Anda ingat kita dah belajar dulu dalam kitab fiqh manhaji, adab sunat sapu kepala, ingat tak? Kita sapu semua kan, daripada awal ni pusing sampai sini, pusing balik. Muslimat, timbul soalan daripada muslimat rambut panjang, adakah dia kena pusing kepala sampai ke ujung kaki, ujung rambut naik mula? Kita kata tak, nama dia pun menyapu kepala, maknanya sapu di had sempadan kepala, bukan ngikut rambut sampai ke kaki tu. Itu kaedah. Sama juga dalam isu ni.
Rambutnya lebat tak boleh, kan? Masalah 384, menyapu wuduk atas sanggul. Orang perempuan menyanggul, nak buka sanggul ni payah juga, kan? Buka sanggul ni biasanya kalau nak mandi ataupun lain-lain. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan jikalau menghimpun seorang akar rambutnya, maka disanggulnya di tengah kepala, kemudian menyapu ia akan wuduknya pada sanggul, dan adalah ia menyapu itu akan rambut yang berjunta keluar daripada sempadan kepala, nasyaya tiada madai sapu itu. Naknya atas kepala juga, sapu atas kepala. Namun dia pun menyapu kepala. Ni masalah penak lagi. Masalah 385. Masalah menyapu wuduk atas rambut yang dibuang. Lah macam mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam dan jika sekiranya seorang menyapu ia akan suatu daripada rambut yang di atas tempat tumbuhnya dan di dalam sempadannya, kemudian daripada dibuang dengan cukur atau gunting. Kita ambil rambut depan ni, kita gunting, kita berpegang rambut, sapu atas tu. Jadi kerja ke tidak? Nasyaya tiada memadai akan sapunya itu, kerana bahawasanya ketika itu jadilah ia bulu di atas bukan tempat tumbuhnya, maka ialah seperti serban. Alhamdulillah, kesimpulan yang kita bincang di sini, para ulama kita mengatakan sapu di atas stokin itu tidak jadi masalah. Tapi sapu di atas serban saja, kalau tak disentuh juga kepala, mengikut pandangan mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tapi pandangan imam lain kata tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab itu sebagai satu isyarat nak sapu je. Sebagaimana kita boleh sapu khuf, tak payah buka kaki, demikian juga sapu atas serban. Serban yang tebal itulah, yang kuat itu juga memadai. Wallahu alam. Maka anak kata, kita simpulkan di sini, kalau kita nak sapu juga atas serban, biarlah air kena sikit di kepala, nak keluar daripada khilaf ulama-ulama kita yang besar. Inilah cara yang paling harmoni sekali para jemaah sekalian. Tamatlah perbincangan kita dalam siri ini dalam bab al-mashu, sapu di atas khuf, di atas serban dan juga di atas tokin. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang, babu ma ja'a fil ghusli minal janabah, bab cara-cara nak mandi junub. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.